Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Harapnya anda semua sihat-sihat belaka. Kita jumpa kembali dalam episod ke-17 ya. Aki Show. Agak cepat masa berlalu ya. Baru minggu lepas last Sunday kita bersiaran dan kali ini kita bersiaran lagi ya pada episod ke-17. Pada minggu ini saya akan terus menjawab soalan-soalan lazim berkenaan dengan ketogenik lifestyle. Kita dah jawab beberapa soalan pada minggu lepas. Tapi ada lagi soalan yang masuk yang tak sempat kita nak address dalam waktu yang terhad yang kita ada. So kita telah compilekan dan saya akan cuba jawab soalan-soalan ini pada minggu ini. Harapnya soalan-soalan ini boleh membantu anda sekiranya anda berminat ya untuk melakukan ketogenik lifestyle ataupun anda hanya curious ya nak tahu lebih berkenaan dengan pemakanan ataupun gaya hidup secara keto ini, apa itu sebenarnya and all that. Ada soalan-soalan yang kita dah jawab minggu lepas, anda boleh tengok episod minggu lepas di YouTube Aki Show dan kita akan terus menjawab soalan-soalan pada minggu ini. Okay. Alright, soalan-soalan yang ada pada saya. Okay, kita tengok dulu soalan ini. Ada soalan ni tanya, persoalan ini berkenaan dengan nak makan apa ya. Nasi, mi, pasta, roti semua tak boleh makan. Habis nak makan apa? Okey. Kalau anda familiar dengan ketogenik lifestyle, anda mungkin tahu yang pemakanan secara keto ini memang kita sangat-sangat restrict ya, pengambilan karbohidrat. Jadi banyak nasi, misalnya makanan seperti nasi, pasta, mi, vegetarian ya, ini semua dan juga makanan-makanan yang diproses, ini semua banyak mengandungi karbohidrat. Jadi ini memang dikurangkan kalau ikut macros yang disarankan dalam ketogenik lifestyle ni memang kena kurangkan sangat-sangat. Jadi nasi, mi, pasta ni nak replace dengan apa? Okey. Kalau dulu masa mula-mula ketogenik lifestyle ni bermula banyak masih kurang pilihan, ramai yang replace nasi misalnya dengan cauliflower rice. Dibuat daripada bunga kobis bunga kobis kita chop halus-halus dan kita boleh substitute that as rice buat nasi goreng dengan cauliflower ni pun boleh juga jadi sedap juga ya. Tapi sekarang ni dah banyak substitute lain ya, antaranya substitute yang sangat versatile yang saya sendiri guna. Saya dah lama saya tak makan cauliflower rice ni. Walaupun sekarang ni cauliflower dah mahal ya, harga sayur dah naik. So mungkin siapa yang selalu makan tu terpaksa switch nak cari substitute lain ni. Cauliflower kalau tak silap saya sekilo sekarang dalam RM17 kot daripada RM5 atau RM6 sebelum ni dah naik secara mendadak. Okey, sekarang dah banyak konjac rice ya ataupun konjac mi. Ini adalah dibuat daripada sejenis tanaman yang banyak ditanam di Jepun, Korea dan juga di China. Tanaman ini dia boleh dihasilkan, kita boleh hasilkan, dia sangat fibrous, dia banyak fiber. Kita boleh hasilkan dalam bentuk seperti rice, nasi, ataupun bentuk kuih tiaw, ataupun bentuk mi, bentuk pasta ya, dan boleh digunakan dalam pemakanan kita untuk menggantikan nasi dan mi tadi. Ini yang paling senang, boleh didapati di pasaran secara meluas juga sekarang ini di Malaysia. Anda boleh beli online. Saya tak jumpa lagi yang dijual di kedai, tapi di online banyaklah. Kalau nak beli online boleh. Dan ini boleh replace senang je. Kalau masak yang berkuah misalnya sup ataupun tom yum, mi tom yum ke, boleh guna konjac mi. Ada satu lagi yang juga versatile dan ini juga saya suka, dipanggil oat fiber noodle. Oat fiber noodle ni banyak saya gunakan untuk gantikan pasta ya. Kalau misalnya biasa makan spaghetti bolognese, boleh ganti pasta spaghetti tu dengan oat fiber noodle ni. Ada juga jual online ya, boleh dapatkan online. So tak susah, hanya perlu we need to get used to it lah untuk menggantikan. Tapi kalau anda betul-betul nak buat keto, ini semua tak akan menjadi masalah, sepatutnya tak menjadi halangan pada anda. Untuk roti memang tak ada masalah langsung, sebab roti boleh je kita buat low carb bread ataupun keto friendly bread ya, yang saya rasa lebih sedap daripada roti-roti biasa pun.
Ini pun banyak juga keto bakers yang jual, ataupun kalau anda nak buat sendiri pun boleh. Cari je resepi di YouTube ya, siap dengan instruction, so anda boleh buat sendiri. Okay, so keto bread tak ada masalah kalau anda biasa makan roti. Macam masa saya mula-mula start keto dulu, memang ini masalah sebab saya suka makan roti, dan masa tu tak ramai yang orang tahu cara nak buat keto bread ya. Tapi sekarang memang tak ada masalah lah. So insyaAllah anda boleh cuba. Okay, soalan seterusnya, macam mana nak tahu dah ketosis atau tidak? Okey, ketosis ni adalah bila badan anda berada dalam keadaan metabolik di mana anda mula membakar lemak ya untuk mendapatkan tenaga, as opposed to burning sugar untuk energi. Jadi macam mana nak tahu berapa lama untuk anda masuk ke dalam fasa ketosis ini? Ini bergantung pada setiap individu juga setiap orang mengambil masa yang berbeza. Selalunya dalam 3-4 hari anda dah boleh berada dalam keadaan ketosis. Setengah orang mungkin mengambil masa yang lebih lama. Tapi kalau orang yang dah biasa, mungkin dalam 1-2 hari pun dah boleh achieve ketosis ya. Ada cara untuk kita tahu macam mana kita, kalau ikut secara feel ya, ataupun secara apa yang kita rasa, tanda-tanda yang menandakan anda berada dalam ketosis ini, anda dapati energy level anda maintain ya sepanjang hari. Energy level tetap je, dia takkan kurang, tak ada high energy, low energy. So tak ada macam efek-efek sugar crash apa semua tu, tak ada. So rasa macam energetic, anda sentiasa bertenaga walaupun anda kurang makan. Itu lagi satu tanda anda tak lapar ya. Walaupun tak makan, anda tak rasa lapar seperti mana yang time bila anda banyak makan karbohidrat dulu. Lagi satu, anda pun tak mudah mengantuk ya, because energy level maintain, so tak mudah mengantuk. Otak pun rasa macam clear, tak ada brain fog ya. Anda senang nak recall, senang nak mengingat ya. Ini adalah semua tanda-tanda yang anda berada dalam ketosis. Bila malam pun nak tidur pun senang ya, dan anda juga mula notice yang anda akan kehilangan berat badan. So ini adalah tanda-tanda fizikal atau tanda-tanda yang anda boleh rasa sendiri menandakan bahawa anda mula berada di dalam keadaan ketosis. Ya, tapi kalau nak test, nak make sure whether you are in ketosis or not, ada beberapa cara sebenarnya. Anda boleh test melalui air kencing ya, ada test yang dipanggil urine strip yang anda boleh dipkan dalam air kencing dan akan tengok strip tu akan bertukar warna. So jika anda strip tu bertukar jadi warna purple, maknanya ada banyak ketones ya di dalam urine anda. Tapi urine strip test ni adalah bukanlah ujian yang efisien sebenarnya. Kalau mula-mula anda nak buat tu boleh. Sebabnya bila test air kencing, maknanya ketones yang dalam air kencing tu adalah ketones yang berlebihan ya, yang badan dah mula nak buang. So badan mungkin produce banyak ketones tapi badan tak efisien lagi menggunakan ketones itu untuk sebagai sumber tenaga. Jadi banyak yang dibuangkan melalui air kencing. So pada mula-mula anda buat keto, mungkin anda boleh gunakan urine strip ni untuk test. Tapi bila anda dah efisien menggunakan ketones, anda dapati test ini mungkin tak berkesan lagi ya. Strip tu tak akan bertukar purple lagi, because badan anda takkan mengeluarkan ataupun takkan membuang ketones melalui air kencing. Badan anda dah mula efisien menggunakan ketones itu untuk tenaga. Ada lagi satu cara adalah dengan test nafas anda. Dia ada macam breathalyzer. Dia macam kalau nak test alkohol dalam nafas itu, boleh juga guna yang ini. Itu pun tak berapa accurate juga. Yang accurate sekali, yang paling tepat sekali adalah menggunakan dengan ujian darah ya, blood ketone monitor. So ini macam juga nak test glukos dalam darah. Anda perlu prick finger anda atas satu strip dan masukkan dalam meter yang akan membaca reading ketones level anda ya. So ini boleh didapati di farmasi ataupun boleh didapatkan online juga. So ini adalah cara yang paling accurate untuk test ketone level anda. Kalau nak kira nutritional ketosis ni, ketones level anda patut berada dalam 1.0, between 1.0 and 3.0 millimoles per liter ya, itu bacaannya. Itu adalah nutritional ketosis. Okey, soalan seterusnya, apa beza keto adapted dan fat adapted?
Okey, keto adapted ni bermaksudnya badan anda dah mengeluarkan ketones ya, dan badan anda mula menggunakan ketone sebagai sumber tenaga. Ini hanya boleh berlaku bila anda tidak mengandungi, badan anda tiada lagi karbohidrat ya, tiada lagi glukos untuk digunakan sebagai tenaga. So ini anda dah boleh, bila badan anda dah mula menggunakan ketones ini dah kira macam keto adapted lah. Tapi keto adapted ni, keto adapted ini tak bermakna anda fat adapted. Sebabnya fat adapted ni maksudnya anda telah mencapai something yang kita panggil metabolic efficiency ya. Maknanya badan anda boleh membakar lemak secara efisien. So kalau tak ada glukos, kita boleh switch to bakar lemak. Bila ada glukos, badan kita akan menggunakan glukos sebagai tenaga. Dan bila kita deplete balik glukos energy tu, badan boleh switch balik untuk menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. So itu adalah fat adapted. Untuk jadi keto adapted ni mungkin dalam 4-5 hari dah boleh keto adapted, tapi untuk fat adapted ni mungkin mengambil 3 hingga 4 bulan ya. Okey, makan banyak lemak ni tak bahaya ke untuk kesihatan? Okey, lemak yang kita makan dalam ketogenic lifestyle ini lemak-lemak yang sihat ya. Yang bukan fats daripada sumber yang tidak elok. Jadi banyak kajian dah yang membuktikan bahawa tiada direct correlation ya dengan dietary fat ataupun dietary kolesterol. Maknanya lemak yang kita makan dengan lemak kolesterol ini dengan heart disease contohnya. Sebab untuk heart disease ni kita perlu tengok banyak faktor-faktor lain juga ya, seperti stres, lifestyle kita dan juga pengambilan gula yang berlebihan. Ya, ada banyak kajian menunjukkan culprit sebenarnya adalah pengambilan gula yang berlebihan yang boleh mengakibatkan keradangan dalam badan kita and eventually boleh mengakibatkan penyakit-penyakit lain ya, penyakit-penyakit tidak berjangkit or non-communicable diseases seperti heart disease, diabetes dan sebagainya. So anda boleh Google saja online, banyak research yang sudah membuktikan bahawa tiada direct correlation ya pengambilan lemak secara pemakanan lemak ini dengan heart disease. Okey, kolesterol tinggi lepas buat keto bahaya ke tak bahaya? Okey, ramai yang bila buat kolesterol reading ya, check blood test lepas buat keto ni dia akan tengok kolesterol dia shoot up. Naturally memang akan shoot up lah sebab kita banyak makan good fats ya. Tapi anda juga perlu tengok because kolesterol itu dia ada komponen-komponen dia. Dia ada kolesterol yang dipanggil LDL, HDL dan juga triglycerides ya. Komposisi ini yang kita perlu tengok. Kalau setakat tengok total kolesterol dia mungkin tak membawa maksud yang sangat jelas ya. Yang paling penting kita nak triglyceride kita rendah, LDL kita rendah dan HDL kita tinggi. So anda perlu tengok ya komposisi lipid profile anda. Dan juga sebenarnya kalau tengok LDL pun dia ada juga komponen dia, LDL yang kecil dan LDL yang besar, yang mana yang kita nak tinggi, yang mana kita nak rendah. So sebenarnya pada saya isu kolesterol ini perlu dikaji lebih lagi. Jadi anda hanya perlu tengok kalau misalnya lipid profile anda tinggi dan tak turun-turun after a while, ramai pengatur after a while dia akan tengok lipid profile dia akan menjadi lebih baik, akan stabilize. Tapi jika anda kolesterol level anda tetap tinggi, maknanya anda mungkin seorang hyperresponder ataupun anda mungkin ada hyperkolesterolemia ya, maknanya it runs in the family. So yang paling baik adalah untuk mendapatkan nasihat doktor ya berkenaan dengan lipid profile anda. Okey, kita ada masa untuk one last question ya. Makan banyak lemak ni nanti visceral fat tak tinggi ke? Okey, visceral fat ini tidak bergantung directly dengan dietary fat sebenarnya. Sebab ia juga adalah daripada pengambilan karbohidrat yang berlebihan ya. So itu yang distorekan as visceral fat. So bila anda mengamalkan keto selalunya, dan juga jika anda mengamalkan senaman high intensity level training, selalunya cepat ya untuk visceral fat kita ini boleh dikurangkan. Jadi tak ada masalah untuk makan good fats sewaktu mengamalkan keto ini. Itu saja masa yang kita ada untuk jawab soalan-soalan ini. InsyaAllah saya rasa banyak dah
Ini semua FAQ self, frequently asked questions about ketogenic lifestyle. Anda boleh tengok daripada episod lepas dan juga episod ini. So hopefully boleh address some of the issues that you have. So jika anda ada soalan-soalan lain, boleh juga tulis di ruangan komen. Kita akan compile soalan ini dan kita akan jawab juga. Kalau tidak di episod akan datang, kita akan jawab di social media kita. Okey, semoga sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Harapnya anda terus beristiqamah dengan apa-apa yang telah anda decide untuk lakukan untuk mengubah cara hidup anda ke arah yang lebih sihat, insya-Allah.